adalah isu semasa yang telah kami pilih, dan ini pula keratan akhbar yang berfokus untuk isu kami. Dalam membentuk insan seimbang, jasmani, emosi, rohani dan intelektual seseorang itu perlulah kuat dan sentiasa bersedia dalam menghadapi perubahan secara mendadak. Falsafah pendidikan kebangsaan telah menggariskan beberapa faktor penting dalam pendidikan bagi melahirkan insan yang seimbang dalam pelbagai aspek seperti pernyataan berikut. Aliran pemikiran falsafah yang berkaitan dengan isu semasa kami ialah falsafah teoretikal dalam aspek psikologi yang mengkaji fungsi mental dan tingkah laku sosial bagi membangun insan yang seimbang. Seterusnya adalah kaitan isu semasa dengan aliran pemikiran falsafah dari aspek psikologi. Ini adalah beberapa contoh yang menekankan tentang masalah ekonomi yang dihadapi oleh para peniaga dan pekerja ketika pandemik, yang mana akan membuatkan pemikiran dan emosi mereka tidak stabil dan terganggu. Falasi yang berkaitan ialah falasi serangan peribadi ataupun lebih dikenali sebagai ad hominem, yang bermaksud kesilapan berfikir dengan menolak atau menentang pendapat seseorang kerana kekurangan peribadi individu tersebut tanpa menilai hujah yang dikemukakan. Sebagai contoh, majikan menolak pendapat pekerjanya walaupun hujah tersebut adalah benar hanya kerana dia memegang kuasa tertinggi di syarikat tersebut. Seterusnya, saya ingin menjelaskan tentang bahagian komunikasi dan tanggungjawab sosial. Tanggungjawab majikan adalah untuk menjaga kebajikan pekerja. Pada waktu pandemik ini, majikan harus mewajibkan vaksin kepada pekerja yang perlu bekerja setiap hari. Selain itu, majikan juga perlu mengambil berat dengan situasi pekerja yang bekerja di rumah sama ada mereka menghadapi apa-apa masalah. Jiran juga bertanggungjawab untuk mengambil berat tentang keadaan jiran sekeliling jika mereka mempunyai masalah kewangan atau kehilangan pekerjaan. Kita boleh memberi bantuan yang termampu dan mendengar segala permasalahan yang mereka hadapi. Ketiga, masyarakat bertanggungjawab untuk menjaga kesihatan diri dan orang lain. Sentiasa menjaga SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan dan mengambil vaksin untuk kurangkan kadar keberjangkitan COVID-19 sekaligus dapat membuka semula sektor perniagaan seperti biasa. Badan-badan NGO, majlis komuniti dan kalangan masjid bertanggungjawab memberikan bantuan kepada mereka yang terjejas ketika pandemik, seperti bantuan dari segi keperluan makanan atau kewangan. Ia dapat memberikan beban mereka yang terjejas dan menjadikan kita insan yang lebih prihatin dan bersyukur. COVID-19 memberi kesan berantai kepada usahawan makanan. Ia bermula daripada kekurangan pelanggan akibat daripada kes yang tinggi sehingga menyebabkan peniaga mengalami kerugian. Hal ini akan menyebabkan industri makanan bergiat pasif kerana bekalan makanan tidak dapat dihasilkan dengan banyak bagi mengelakkan kerugian. Oleh itu, industri makanan boleh mengalami krisis seperti inflasi. Antara cara untuk mengatasi kesan sampingan COVID-19 daripada aspek teknologi makanan adalah dengan menghasilkan makanan berbungkus kerana masyarakat dapat membeli makanan secara atas talian dan juga dapat mematuhi SOP kerana mereka tidak perlu membeli makanan di kedai. Selain itu, kami sebagai pelajar teknologi makanan juga berpendapat bahawa industri ini boleh menghasilkan mesin makanan layan diri untuk menjual makanan kerana ia dapat menurunkan risiko seseorang daripada terkena jangkitan COVID kerana mereka tidak perlu ke kedai untuk membeli makanan dan tidak perlu bersuah muka ketika membuat pembayaran di kaunter bayaran. Seperti yang kita tahu, untuk memulakan perniagaan secara dalam talian sudah semestinya terdapat banyak cabaran yang bakal dihadapi oleh peniaga. Namun begitu, di sini disertakan juga beberapa cadangan atau langkah untuk menangani cabaran tersebut. Antara cabaran yang akan dihadapi oleh para peniaga dalam musim pandemik ini adalah: yang pertama, peniaga akan mengalami kesukaran untuk memasarkan produk mereka. Sesetengah peniaga baharu hanya mempunyai satu atau dua platform media sosial sahaja untuk mempromosikan produk mereka. Jadi, ini adalah cadangan untuk mengatasi cabaran tersebut. Peniaga boleh belajar cara pemasaran yang lebih efektif secara percuma atau berbayar untuk memantapkan lagi pengetahuan dan kemahiran menggunakan media sosial bagi mempromosikan produk mereka. Seterusnya, cabaran untuk melayan karena pelanggan selama 24 jam sehari. Sebagai manusia, sudah tentu kita perlukan waktu untuk berehat dari kepenatan bekerja di siang hari. Namun, kebanyakan pelanggan tidak mengerti sehingga mengganggu waktu privasi peniaga tersebut semata-mata ingin mendapatkan responnya. Oleh itu, peniaga perlulah pandai mengawal emosi dan bersikap rasional demi menjaga hubungan yang baik dengan pelanggan mereka. Bagi cabaran ini, cara untuk mengatasinya adalah sentiasa kawal emosi dan bersikap rasional ketika melayan pelanggan.
Peniaga haruslah sentiasa ceria dan tidak menggunakan emosi semasa melayan pelanggan. Peniaga juga seharusnya memberi masa untuk diri mereka berehat sekurang-kurangnya 1 hari seminggu. Akhir sekali, saingan sesama peniaga secara dalam talian merupakan cabaran yang hebat. Hal ini kerana makanan yang dipromosikan turut dijual oleh orang lain, malah di kawasan yang sama. Maka timbullah persaingan sihat di antara peniaga. Cadangan untuk cabaran ini adalah hasilkan satu kelainan untuk membezakan antara kedai anda dan kedai orang lain. Ini dapat menarik minat pelanggan untuk datang ke kedai anda. Sebagai contoh, penawaran free gift kepada pelanggan yang membeli secara online dengan anda. Akhir sekali ialah rumusan. Penularan pandemik COVID-19 sejak akhir tahun lalu telah memberi impak besar terhadap ekonomi di seluruh dunia. Hampir semua negara pada ketika ini mengalami kemelesetan ekonomi disebabkan pelaksanaan perintah berkurun. Para peniaga pula diarahkan untuk menutup premis mereka sehinggakan mereka tidak dapat menjalankan perniagaan. Hal ini menyebabkan para peniaga hilang sumber pendapatan justeru memberi tekanan untuk menyara keluarga mereka. Perubahan yang berlaku ini telah menjejaskan kesihatan mental mereka, malah boleh membawa maut. Jelaslah kesihatan mental seseorang itu amatlah penting kerana gejala kesihatan mental boleh mempengaruhi psikologi, fisiologi dan tingkah laku seseorang. Oleh itu, kita haruslah sentiasa mempersiapkan mental kita agar mental kita tetap teguh dalam menghadapi apa jua cabaran. Antara persiapan yang boleh diambil adalah dengan memberanikan diri menerima sebarang perubahan hidup.